Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan Alhamdulillah hari ini kita bersama lagi dalam segmen Facebook Live PPS di Pesta Buku Selangor. Dan bersyukur juga kita hari ini adalah hari terakhir Pesta Buku Selangor di Shah Alam Convention Center. Dan bersyukur kita kerana kita menerima tetamu khas dari Kelantan ya Doktor. Kita bersama dengan Dr. Hafizah Haji Mustaqim, merupakan seorang pengerusi majlis Mawar Yadim ya. Mawar ialah Majlis Wanita Rahmah, Majlis Perundingan Wanita Rahmah Malaysia. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah saya baik. Nana, DJ Nana macam mana? Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama kami pada hari ini. Pada kali ini kita bertuah ya kerana Mawar Yadim juga adalah sebahagian dari keluarga besar Pesta Buku Selangor ya Doktor. Alhamdulillah. Terima kasih di atas peluang yang diberikan. Sama-sama. Kita amat menghargainya. Doktor, memandangkan hari ini ialah Hari Wanita. Jadi apa kata-kata aluan Doktor berkenaan Hari Wanita hari ini? Sediakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ Nana dan seluruh pengunjung Pesta Buku dan pelayar FB kita pada petang ni. Hari ini 8 Mac ya, 2020 dan hari ini dinobatkan di seluruh dunia sebagai hari pengiktirafan kepada sumbangan wanita terhadap jasa-jasa wanita di mana saja mereka berada, terhadap pembangunan diri mereka, keluarga dan juga negara. Jadi saya mengucapkan mengambil kesempatan ini, terima kasih di atas peluang yang diberikan. Saya mengambil kesempatan ini bagi pihak Majlis Perundingan Wanita Rahmah Mawar Yadim untuk mengucapkan selamat Hari Wanita Antarabangsa 2020 kepada seluruh wanita di mana saja mereka berada. Dan sebenarnya wanita ni dia memang suka majlis ataupun perayaan seperti ini. Ya, kita so far tak ada lagi hari lelaki kan, ya. Betul lah, belum tak ada. Kan, sebab memang nature wanita ini dia suka, kita suka untuk merayakan sesuatu. Ya, betul. Mengucapkan Nana tahniah hari ini hari kita. Ya, tahniah juga Doktor ya. Dan ia memberikan satu kesan booster ya. Sebab naluri manusia ni sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan memang kita perlukan penghargaan. Jadi alhamdulillah cuma sejarahnya sebenarnya Hari Wanita ini bermula lebih daripada 100 dirayakan start daripada tahun 1911, tetapi kebangkitan wanita untuk meminta diri mereka diiktiraf sebenarnya bermula daripada tahun 1857. Wow, lebih lagi lama. Daripada 153 tahun yang lepas. Masya Allah. Dan ketika itu wanita yang terpaksa keluar berjalan ataupun keluar di jalan-jalan di New York, Amerika. Mereka ni adalah pekerja kilang Mereka keluar dan mengadakan tunjuk perasaan kerana walaupun mereka bekerja sama dengan orang lelaki tetapi gaji atau upah yang mereka dapat adalah begitu kurang berbanding dengan lelaki. Tak sama tara lah. Ya, jadi itulah sejarah kenapa adanya Hari Wanita ini. Dan alhamdulillah kita lepas daripada 150 tahun alhamdulillah Malaysia juga start daripada tahun 1975 memulakan hari 8 Mac ini dirayakan di negara kita sebagai satu pengiktirafan, sebagai satu tanda bahawa masyarakat menghargai jasa-jasa dan pengorbanan wanita. Jadi alhamdulillah tema dia tahun ni, nak tahu kan tema dia? Di peringkat antarabangsa sebenarnya kalau di Women UN iaitu wanita di bangsa-bangsa bersatu, mereka meletakkan tema iaitu I am generation equal. Jadi macam Nana ni kita adalah generasi kesaksamaan. Ya, betul. Knowing ataupun realizing women's right, mengetahui hak-hak wanita. Jawatan Kuasa International Women's Day, dia ada satu lagi, dia punya tema #each for equal. Setiap orang untuk kesaksamaan. Jadi begitulah perjuangan wanita ini dalam usaha mereka mahu diiktiraf dalam usaha mereka mahu mencari hak-hak mereka. Jadi alhamdulillah di peringkat Malaysia, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat meletakkan seimbang untuk sejahtera. Ya, alhamdulillah. Macam mana dia punya
tanda dia macam ni, seimbang untuk sejahtera. Sebagai menegaskan bahawa insya-Allah kalau wanita itu mahu dihargai, maka di sana mestilah ada keseimbangan. Keseimbangan betul. Dalam seluruh aspek. Seimbang dalam diri, jasad dia, emosi dia, rohani dia dengan Allah, dengan pencipta dia, betul. Intelek dia, dan juga mungkin dengan persekitaran atau sosial dia. Itu keseimbangan dalam satu aspek. Dan alhamdulillah kalau kita kait pula dengan Pesta Buku hari ini, maka keseimbangan daripada sudut menuntut ilmu. Ya, betul. Ilmu apa amal yang kita buat kena berasaskan ilmu. Ya, betul tu, doktor. Dan sebenarnya saya masuk je tadi, saya rasa wow, bestnya kalau pesta seperti ini boleh diadakan di seluruh Malaysia. InsyaAllah. Maka ibu-ibu di luar sana, ini peranan kita sebenarnya, untuk mengajak seluruh ahli keluarga kita untuk supaya budaya membaca itu dapat kita semarakkan kita barakan, doktor. Jadi begitulah sedikit sebanyak tentang Pesta Buku ini, atau Pesta Buku kaitannya dengan Hari Wanita hari ini. Memandangkan tadi saya ada sebutkan juga berkenaan bagaimana Mawar Yadim kali ini, tahun ini adalah sebahagian dari keluarga besar Pesta Buku Selangor. Jadi mungkin doktor boleh ceritakan kepada audiens di luar sana berkenaan Mawar Yadim. Perkenalkan apa itu Mawar Yadim, organisasinya dan seterusnya lah, doktor. Alhamdulillah, ini soalan pucuk dicita ulang mendatang. Jadi Mawar Yadim ni Majlis Perundingan Wanita Rahmah, yang diwujudkan oleh Yayasan Dakwah Islamiah sebagai satu badan untuk membantu Yadim mencapai cita-citanya. Jadi apa cita-cita Yadim? Yadim adalah Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, dan cita-citanya adalah untuk memaparkan, menampilkan Malaysia sebagai satu pentadbiran Islam yang terkini, yang boleh kesannya boleh dirasai oleh seluruh masyarakat dan menjadi satu model pentadbiran yang mungkin boleh dicontohi oleh dunia. Jadi dengan itu Majlis Perundingan Wanita Rahmah ini diadakan menggabungkan alhamdulillah kita sebenarnya adalah penggembling kepada wanita. Kita gemblengkan tenaga dan kepakarannya. Alhamdulillah kita ada 32 ahli kita, termasuk 2 penasihat daripada pelbagai latar belakang. Ada ustazah, ada bahagian syariahnya, ada bahagian kedoktorannya, ada bahagian undang-undangnya, ada di bahagian pengurusan, bahagian medianya pun ada. Betul. Supaya insya-Allah dengan penggemblengan tenaga-tenaga pakar ini kita boleh berbuat sesuatu demi menaikkan potensi wanita untuk membangunkan keluarga, masyarakat dan negara. InsyaAllah. Jadi itulah cita-cita Mawar ni. Jadi the why, the kenapa tu amat penting, sebab kita merasakan bahawa tenaga wanita kita ni separuh daripada negara kita ni. Ya, betul. Penduduk kita ada 32 juta. Hampir separuh adalah wanita. Ya, betul tu. So bayangkan kalau kuasa wanita ini dahlah dia separuh daripada penduduk. Dia pula melahirkan yang separuh lagi. Jadi kita bayangkan kuasa wanita, kalau kita boleh gemblengkan tuan-tuan dan puan-puan, maka insya-Allah dia akan dapat membantu masyarakat kita pergi kepada kedudukan yang sebenar. Jadi insya-Allah Mawar Yadim bercita-cita melakukan, mencapai objektifnya yang 5, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi yang pertama adalah untuk melakukan transformasi minda. Transformasi minda. Dan perkataan transformasi itu sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, dia berasal daripada transform. Transform, dia bukan satu je, mungkin otak dia saja, tetapi sebenarnya dia adalah satu perubahan yang menyeluruh kepada wanita itu sendiri. Dan insya-Allah dianya mestilah berasaskan kepada sumber kita yang asli itu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi aim kita adalah supaya kita nak bawa masyarakat kita, sama ada yang Muslim ataupun yang non-Muslim, merasai kebenaran agama Islam itu sendiri. Dan kita boleh merasakan bahawa ianya boleh dipraktikkan dalam masyarakat. Nombor 2, kita nak gemblengkan semua tenaga dalam masyarakat, terutamanya badan-badan bukan kerajaan. Ini maksudnya wanita sajalah, doktor kita fokus kepada wanita. Jadi kita ajak, kita ada rakan NGO kita yang bersama-sama kita hubungkan mereka ni,
Nana bayangkan ya, kerajaan ada dia punya kemudahan-kemudahan. NGO ni apa yang dia perlukan? Ya? Dia nak buat kerja, tapi mungkin dia tak ada resource. Jadi alhamdulillah kita boleh hubungkan PIPAS ni, Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor. Maka kita gabungkan dengan NGO, mungkin dia boleh mendapat manfaat daripada apa yang PIPAS ada, dan NGO boleh menyumbang. Jadi terima kasih kepada PIPAS kerana memberikan peluang untuk mawar bersama-sama. Ya, sama-sama kasih Doktor. And nombor 3 insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita mahukan adalah kita percaya bahawa Malaysia ini antara kekuatannya adalah keluarganya. Ya, betul. Jadi kalau unit keluarga itu dapat kita perkasakan, insya-Allah kita yakin kita akan dapat menyumbang. Jadi kita nak fokus kepada keluarga. Dan tentunya seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, wanita takkan kuat kalau kita tak perkasakan. Dan untuk ini, kita ada objektif kita yang kelima, iaitu kita nak bawa suara wanita ini supaya didengari. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan kerjasama dengan PIPAS ni, dengan perpustakaan, kita akan dapat membantu advokasi, menyuarakan pandangan-pandangan wanita terhadap isu-isu yang mengenai wanita itu sendiri dan keluarga mereka. Jadi secara spesifiknya, kalau doktor boleh juruskan lagi, apa peranan wanita Mawar Yadim dalam melestarikan agenda rahmah untuk wanita dan keluarga di Malaysia ini? Ya. Tuan-tuan dan puan-puan pelayar FB yang dikasihi sekalian, kalau kita tengok, kita tahu bahawa Islam ini adalah satu ajaran yang bukan aja atas buku. Dia adalah satu cara hidup. Jadi kita mahu membawa agenda rahmah ni, kita kata ya, bahawa alhamdulillah Islam itu turun tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita boleh bayangkan lebih daripada 1400 yang lepas, ketika status wanita itu betul-betul berada di tahap yang begitu rendah. Ya, betul tu. Nana boleh bayang kalau kita, Nana dan saya sendiri lahir zaman itu, tak tentu lagi kita boleh hidup. Ya, betul. Betul. Baca sejarah pun memang buatkan boleh kemurungan dah baca sejarah saja, kan? Bayangkan begitu. Jadi sayangnya Allah membawa insan yang begitu mulia bernama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk membawa ajaran yang menaikkan, mengubah sejarah dari mana asalnya wanita itu dibunuh kepada satu sosok insan yang mempunyai peranan dalam masyarakat. Dan ajaran itu begitu powerful sehingga dia boleh membuat satu revolusi. Boleh bayang tak? Seorang sahabat, seorang khalifah bernama Umar yang mengatakan macam ni tau. Dia kata dulu masa zaman jahiliah kami tak kisah pun pasal perempuan. Betul. Kami kata dia orang tu tak ada hak. Tetapi bila Islam datang, maka kami mengetahui hak-hak mereka dan meletakkannya. Berubah terus. Jadi itulah yang kita nak bawa. Cuma bila berlalunya masa, kita dapati orang perempuan yang asalnya, alhamdulillah di Malaysia juga kita mempunyai beberapa kejayaan sebenarnya. Kalau tuan-tuan tengok indeks jurang gender, kita lihat alhamdulillah dengan pendidikan yang didapati oleh wanita, maka kedudukan wanita daripada sudut pendidikan naik. Nana bukan tak pernah dengar kan, dalam universiti ada setengah fakulti orang perempuan lebih tinggi. Ya, betul. Bidang ekonomi kita pun sudah menyumbang. Bidang pekerjaan. Apatah lagi Saya pergi Melaka baru ni XCM dia mengatakan bahawa 40% daripada penjawat awam di Melaka adalah wanita. Wow. Tetapi pada masa yang sama, pernah tengok tak orang perempuan kena pukul? Pernah kan? Pernah tengok tak orang perempuan murung? Biasa. Serabut perut, serabut otak. Pernah tengok tak wanita diganasi? Tidak diberikan mungkin pembelaan yang sewajarnya. Masih berlaku. Itulah yang berlaku hari ini. Maka insya-Allah Mawar Yadim, kita berharap kita mahu membawa agenda rahmah, mengembalikan semula pendidikan kepada masyarakat ini, kerana saya pasti ramai yang mengganasi wanita, yang tak beri hak kepada wanita. Itu antaranya kerana cara pemikiran dia tak betul. Jadi that's why kita nak tadi mencorakkan pemikiran masyarakat. Sebab hanya orang bila sejarah menunjukkan bahawa Rasulullah tak pernah pukul wanita. Betul. Jadi macam mana hari ini orang boleh pukul wanita? Bila Nabi mengatakan bagaimana sebaik-baik kamu adalah sebaik-baik yang baik kepada ahli keluarganya, dan dia berkata aku adalah yang terbaik kepada ahli keluargaku. Jadi ini cerita-cerita yang kita nak bawa balik dalam masyarakat. Dan sebenarnya orang yang mengganasi wanita hakikatnya dia tak happy.
secara semula jadinya lah ya doktor. Jadi dia memanglah pukul, dia rasa dia puas, tetapi hakikatnya dia tak akan bahagia. Orang yang bahagia adalah apabila dia dapat menjalankan peranannya yang sebenar, sebagaimana yang dikendaki oleh pencipta dia, yang ikut fitrah dia. Jadi peranan inilah yang kita nak mainkan, ya. Dan dalam hal ni perempuan, kita nak mainkan peranan bukan saja mendidik wanita, tetapi juga mendidik orang yang boleh dididik wanita. Siapa dia? Siapa lagi? Siapa lagi kalau bukan kita kan? Tapi wanita dia kena cerdik. Ya. Dan inilah sebenarnya saya nak bawa poin ni. Macam mana Rasul boleh mengubah satu masyarakat dengan begitu sekejap, ya? Kan Rasul dia punya dakwah dia tak berapa lama, 10 tahun. Berbanding dengan nabi-nabi lain kan. Dan 10 tahun di Madinah, tapi sudah berjaya mengubah membuat satu revolusi, satu perubahan yang begitu ketara. Antaranya kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan-puan, dia meletakkan, ya, wanita dan lelaki ini di tempat yang sama. Sebenarnya di sisi Tuhan kita sama aja. Betul. Maka boleh bayang tak, asalnya lelaki ini yang perangai dia rasa sombong, ya, sebab sombong, dia rasa dia hebat, maka dia nak menguasai. Maka bila Islam datang, kita tengok surah Al-Hujurat, Allah mengatakan bahawa Allah ya ayuhan nas, ya, dia menjadikan, ya, lelaki dan perempuan, ya. Allah mengatakan dalam Al-Quran bahawa lelaki dan perempuan dijadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk apa? Untuk lita'arafu, kenal mengenal. Kemudian Allah kata, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Jadi dengan sendirinya kat sini, orang secara umum lah, hari ini kita dapati bukan saja orang lelaki yang sombong, ada juga orang perempuan yang sombong. Betul. Jadi kalau kita ambil lah orang lelaki yang sombong dulu. Okey. Maka dengan Islam datang, dia tak ada nak sombong. Dia rasa dia nak menjalankan tanggungjawab yang diberikan, diamanahkan pada dia. Maka dia betul-betul nak jaga keluarga dia sebagaimana amanah Allah. Dengan itu dia akan dapat ganjaran. Dekat akhirat dapat syurga, dekat dunia dia rasa bahagia. Betul. Dan orang perempuan pula, kerana dia faham Islam itu, dia tak rasa hina. Dia tak rasa dia second class citizen. Maka dia rasa bahawa dia perlu mungkin mentaati, ya, ikut kata suami dia sebab nak mentaati Allah. Betul. Maka dengan itu kita nampak orang lelaki tak ada rasa nak menguasai, orang perempuan tak ada rasa hina. Maka dengan itulah keseimbangan dapat kita wujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Begitu juga di luar, ya. Terutama contohnya kita hari ini orang perempuan bekerja di luar. Ya, betul. Dalam office maka tak ada bos nak rasa sombong. Sebab itu adalah amanah, betul tak? Betul. Malah kalau dia tak betul-betul ikut tuntutan, lagi akan ditanya. Di rumah begitu juga orang perempuan, tuan-tuan, Nana pernah dengar ada satu kisah yang mana ketika itu orang perempuan ketika zaman Nabi amat vokal, amat ke depan. Jadi satu hari mereka menghantar bernama Asma, ya, sahabiah bernama Asma datang kepada majlis Nabi. Dan ketika itu Nabi bersama dengan sahabat. Dan Asma kata, wahai Rasul, aku datang ini dan di belakang aku ada orang-orang perempuan. Dia utusan lah kiranya. Wakil lah maksudnya. Wakil lah tu. Dan kemudian Nabi kata, okey, tanyalah Asma. Dan Asma mengatakan yang kefahamannya begini. Dia kata, wahai Nabi, kami sama-sama dengan orang lelaki mendengar engkau, mengikut engkau. Tapi orang lelaki dia lebih. Dia boleh pergi berjihad, dia boleh pergi sembahyang Jumaat, dia boleh pergi menghantar jenazah, sedangkan kami duduk kat rumah. Nampak macam tak sama rata. Macam tak sama. Bila dia orang pergi, kita orang yang kena jaga. Kemudian mendengar kisah tersebut, apa Rasul kata kepada sahabat? Dia kata, wahai sahabatku, engkau pernah dengar tak kata-kata yang lebih baik daripada kata orang perempuan ni, Asma ni? Bagaimana Rasul menaikkan, orang panggil kalau orang main golf, naikkan moral dia tee up, dia naikkan moral orang perempuan. Ini analogi dengan golf pula je doktor. Ya, tee up, naikkan. Orang sekarang nak jahanamkan orang, dia tak ada nak naikkan kan. Maka sahabat pun spotting, dia kata tak pernah dengar ya Rasulullah. Nampak tu. Kemudian
Rasul mengatakan, wahai Asma, engkau baliklah dan bercakaplah dekat kawan-kawan kau yang tanya ni. Maksudnya masa tu kawan-kawannya tak ada sekali tak ke? Adalah, mungkin adalah kat luar tu, tapi dialah juru cakapnya kan. Mungkin dia datanglah 2-3 orang dan sebagainya, temankan. Ketika itulah maka Rasul mengatakan, wahai Asma, kalau engkau berbuat apa yang kau buat, sementara suami pergi berjihad, bekerja, kau duduk kat rumah menjaga anak-anak dan harta benda suamimu, maka engkau akan dapat sebagaimana pahala yang suami kau berjihad. Kan best tu duduk kat rumah dapat pahala berjihad. Tak payah nak pergi susah-susah kena duduk kat rumah. Duduk di rumah lah Cuma hari ni kita kan lain. Betul. Kita kan zaman sama-sama berbeza. Nak buat kerja, membantu suami. Cuma sekarang ni kalau kita perhati, kita dah ke depan. Tapi peranan tradisi tak berubah. Orang perempuan pergi depan, keluar tolong suami bekerja, tapi kat rumah tetap juga buat. Tetap dia yang kena buat. Ya, betul. Tapi hari ni power. Saya ada orang macam sesi macam ni lah. Ada orang lelaki dia kata, doktor, dia kata saya kat rumah saya yang buat semuanya. Wow. Bukan suami rumah lah ya. Maksud dia pergi kerja juga, tapi kat rumah dia tolong isteri dia. Kongsi tanggungjawab. Sebab dia tahu bahawa peranan dia, tanggungjawab adalah menyediakan. Kalau makanan tu kena sedia yang dah masak. Wow. Betul, dia kena buat kerja rumah bersama-sama isterinya. So Nana rasa macam mana kalau dapat suami macam ni? Bukan ke orang perempuan tu bahagia, akan lebihlah nak taat dan hormat kepada dan dengar kata suami. Jadi ini timbal balik lah timbal balik yang peranan yang dimain. Tadi cuma nak sebut macam ni. Dekat office pun orang lelaki kena bagi juga peluang kepada orang perempuan. Dekat organisasi persatuan, janganlah bagi orang perempuan tu hanya hidang teh dan kopi saja. Dengarlah dia, bagilah peluang dia bercakap. Betul. Kerana apa? Kajian menunjukkan syarikat-syarikat yang meletakkan, contoh syarikat besar, dia ada pengarah dia kan. Betul. Letak 3 wanita, kalau 10 letak 3 wanita, maka insya-Allah pulangan kepada syarikat berganda-ganda itu akan naik. Ada setengah kajian mengatakan 60% lebih. Wow. Ini sudah terbukti sebenarnya. Cuma kita kena kempen lagi lah, sebab tak semua mungkin orang lelaki yang memahami tentang perkara ini. Doktor, kita tengok sekejap soalan yang dilontarkan dalam Facebook Live kita. Di sini namanya Sang Senja Kala ya. Okey, persoalan dia ialah benarkah wanita boleh menjadi pemimpin atas seorang lelaki? Macam mana diorang nak kawal emosi dalam keadaan tak boleh emosi kalau nak buat decision? Macam itulah maksud dia. Saya bila tengok soalan Sang Senja Kala ni, memang dia pandai lah ni kan. Kita orang pernah buat rakan saya pernah buat kajian. Satu soalan. Dia kata, apa definisi seorang wanita? Apa dia definisi yang tepat tentang seorang wanita? Dan ramai juga yang menjawab bahawa dia adalah makhluk yang penuh emosi. Sang Senja Kala, awak ingat orang lelaki tak ada emosi ke? Betul. Saya jumpa orang lelaki yang emosi yang mengalahkan orang perempuan. Jadi, poin saya adalah kepimpinan ini tentunya ulama-ulama membahaskan tentang perkara ini. Dan bagi saya daripada sudut setengah pendapat mengatakan hanya pemimpin yang atas saja yang tak boleh perempuan, tapi pemimpin lain dalam jabatan, bukan pengarah pipa seorang perempuan ke? Betul. Jadi bagi saya dalam hal ini apapun kita kena berasaskan dengan hujah yang nyata, evidence based Dan bagi saya InsyaAllah ini bukan hujah lah yang mengatakan bahawa wanita tu seorang yang beremosi tu maka dia tak boleh jadi pemimpin. Malah setengah orang perempuan yang menjadi pemimpin, sama ada pemimpin dalam rumah pun dia pemimpin. Betul tak? Dia memimpin jagaan yang di bawah dia kan. Maka kebanyakan orang perempuan yang boleh memimpin, maka biasanya insyaAllah dia juga melalui satu usaha untuk mengawal emosi dia supaya keputusan yang diambil bukan lagi berdasarkan emosi tetapi berdasarkan juga kepada kebijaksanaan. Yang tu kita panggil, kita punya tema seimbang untuk sejahtera. Okey, kita tengok lagi soalan di sini dari Abam Live ya. Apa pendapat doktor tentang perempuan yang selalu meletakkan diri sebagai mangsa? Sebagai contoh, pergerakan feminisme itu sendiri sangat berat sebelah dan selalu meletakkan wanita di tempat mangsa.
Okey, saya ada pengalaman pergi melihat perjuangan wanita yang kita boleh anggapkan sebagai feminism, menggelarkan yang condong ke kiri, kita panggil yang feminis ini, sampai ke United Nation. Setengah daripada mereka dah beruban pun. Maknanya nak menunjukkan lamanya mereka berjuang. Cuma Abang Live kan? Abang Live, kita kena fahami mereka. Ya, untuk mengetahui kenapa mereka berada di tahap tersebut. Ya, melihat perjuangan dia adalah man against women. Okey, ini perjuangan ya. Aku tak suka orang lelaki ataupun begitulah ya. Man against women. Kerana dalam kehidupan mereka ada yang sebenarnya melihat sendiri bagaimana wanita diganasi. Betul. Ada lihat dalam keluarga sendiri wanita dipukul. Ada melihat sendiri, mungkin ibu sendiri ya, melalui pengalaman tu sendiri kan. Pengalaman itu sendiri menyebabkan mereka merasakan lelaki tidak memahami mereka. Dan ini biasanya, ini kalau kita nak fahamlah kenapa mereka jadi begitu. Maka dengan itulah bagi saya wanita Islam perlu datang membawa satu pendekatan yang seimbang. Inilah umat wasata tu. Dia bukan umat yang tengah-tengah saja, ya, duduk di tengah, tetapi kita perlu membawa satu pandangan yang seimbang. Dan alhamdulillah saya ada baca satu buku ditulis oleh Helena ya. Dia mengatakan bahawa ini adalah wanita yang mempunyai pendekatan yang bagi saya seimbang ya. Bila kita nak bawa idea wanita ya, meletakkan wanita di tempatnya yang sebenar, bukan dengan itu kita memandang rendah ataupun berlawanan dengan orang lelaki. Kita kena bawa kita ni boleh hidup sekali ya, lelaki dan wanita. Kita dijadikan mungkin berbeza daripada sudut fizikal, peranan kita di sisi Allah itu sama, tetapi insya-Allah kita memainkan peranan yang berbeza, tetapi sama-sama penting. Wow, sungguh bersemangat saya mendengar ya doktor. Jadi saya ingatkan sebagai kesimpulannya, mungkin doktor boleh ceritakan sempena dengan Hari Sambutan Wanita hari ini, apakah aktiviti dan sumbang Mawayadim ke arah menyebarluaskan peranan Mawayadim untuk wanita lah di Malaysia ni secara umumnya ataupun secara khususnya lah di seluruh dunia. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah kita organize ourselves, kita menyusun Mawayadim ni kepada 4 bidang ya. Bidang pertama kita letakkan adalah ekonomi dan kebajikan. Sebab kita merasakan bahawa wanita itu kalau kita tak tolong dia, maka daripada sudut ya, keluar daripada masalah ya. Kalau kita tengok orang yang paling miskin adalah wanita ya. Keduanya kita ada kluster kita iaitu pendidikan dan latihan. Ketiga advokasi dan undang-undang, dan yang keempat media dan korporat. Jadi dalam hal tu insya-Allah saya sebutkan je 2 program kita yang paling dekat, iaitu yang pertamanya adalah sambutan Hari Wanita yang kita akan adakan di Pusat Latihan Yadim Kompleks Islam di Putrajaya pada 13 hari bulan 3. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, it's by invitation. Tapi kita akan mengupas isu-isu yang penting bagi wanita. Jadi saya sebutkan ringkas saja. Yang pertama adalah tentang bagaimana keluarga itu adalah tonggak yang penting bagi negara. Dan di situlah kita nak menyemai tadi ya, bagaimana bila wanita itu sejahtera, maka sejahteralah keluarga, sejahteralah negara. Kedua, kita akan bincang tentang bagaimana memupuk gender equality ni ya. Dan yang ketiganya, bagaimana kita nak menyuarakan wanita, suara wanita di sudut undang-undang. Jadi welcome. Dan program kita yang kedua adalah insya-Allah kita akan buat Anugerah Keluarga Rahmah Mithali. Puncaknya pada bulan Julai. Tapi insya-Allah hari ini kita sudah buka kita punya pencalonan. Oh, macam mana nak sertainya tu doktor? Jadi boleh log in into www.yadim.org.my. Dan dapatkan juga borang-borang di Facebook Yadim. InsyaAllah kita mencari 4 kategori tuan-tuan. Kategori ibu mithali, kategori ayah mithali, kategori keluarga mithali, dan kategori pewaris harapan. Oh, pewaris harapan tu macam mana pula doktor? Pewaris harapan adalah kategori anak dia. Dan tentunya dalam mencari tokoh-tokoh mithali tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya keluarga mithali ni adalah satu event je kita nak buat. Sebenar-benarnya kita nak mengharapkan bahawa seluruh keluarga anda juga boleh menjadi keluarga mithali. Masya Allah. Yang diperlukan oleh negara Malaysia
supaya kita punya kemakmuran negara ini dapat kita rasai bersama. Ya, betul. Doktor, kalau boleh kita ambil satu lagi soalan sebelum kita akhiri. Kat sini dia tanyakan tentang fokus dan peranan Mawayadim ya, dari Nur Elmin ni yang doktor jelaskan tadi. Berjihad, berdakwah ataupun berdakwah di luar dan membangunkan keluarga sendiri, itu mana yang lebih utama? Okey, selalu orang tanya soalan ni. Soalan favorite tu ya. Seimbang untuk sejahtera tu amat penting. Konsep keseimbangan. Memanglah kita ada fasa-fasa kehidupan ya. Ada orang yang apabila anak dia kecil-kecil, mungkin dia memilih untuk, walaupun dia boleh bekerja kat luar, tapi dia memilih untuk menjaga anak dia supaya anak tu mendapat pendidikan yang seimbang dan sempurna. Tetapi puan-puan bayangkan ya, kalaulah ibu tu hanya duduk aja kat rumah, dia tidak menyumbang kepada masyarakat, macam mana anak tu akan dapat satu teladan bagaimana dia nak menjalani kehidupan. Jadi bagi saya, pentingnya tadi keseimbangan. Malah kalau kita tengok soalan tentang kesejahteraan, maka di sana akan ada soalan-soalan bukan saja tentang berapa banyak kita minum kopi atau teh, tetapi juga tentang keseimbangan emosi dan bagaimana kita berperanan. Hanya kita kisah pasal keluarga kita ataupun kita kisah juga tentang masyarakat di luar. Itu barulah ada keseimbangan daripada sudut kesejahteraan. Alhamdulillah, terjawab semua persoalan yang dilontarkan dalam Facebook Live, dan saya sendiri pun tadi apabila bertanya, doktor dapat menjelaskan dengan baik sekali. Terima kasih banyak-banyak doktor, alhamdulillah kan bersama kami pada hari ini. Dan sukalah juga kami mengingatkan hari ini adalah hari terakhir. Kita ada lagi di sini sampai 10 malam ya tuan-tuan puan-puan. Jadi kita akan akhiri sesi kita ni sebentar lagi. Dan satu lagi peringatan bahawa sesi ini adalah santai saja. Jadi kita pun pendapatlah pendapat peribadi. Jadi harapnya kami tidak menyinggung mana-mana pihak ya. Okay, terima kasih sekali lagi doktor. Assalamualaikum. Terima kasih atas peluang yang diberikan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.